Sejahtera. Datuk Yang Di-Pertua, Jurulun turut membahaskan Belanjawan 2022 dengan menyatakan bahawa bajet gergasi ini tidak langsung menunjukkan daya kreatif Kementerian Kewangan dan Kerajaan Persekutuan dalam merangka hala tuju negara yang akan menjamin masa depan generasi akan datang. Sebaliknya, pendekatan yang diambil oleh kerajaan jelas akan meletakkan beban hutang yang teramat besar di atas bahu anak-anak muda kita yang akan mewarisi negara ini. Ditambah pula, hutang lama akan dibayar dengan pinjaman baru. Lihat saja hutang 1MDB yang dulunya dikatakan off balance sheet kewangan negara, tapi kini diletakkan beban bayaran semula jumlah pokok dan faedahnya ke atas kerajaan. Sambil itu, tiada pula strategi untuk menangani masalah kenaikan kos sara hidup yang membelenggu rakyat yang dirasai khususnya oleh masyarakat termiskin. Kenaikan harga barang termasuk bahan makanan asas sangat membebankan golongan yang susah sehingga bantuan keluarga Malaysia tidak langsung membantu rakyat termiskin secara yang bermakna. Harga bahan binaan juga naik secara yang mendadak. Kos untuk membina rumah, untuk membaki surau, menambah baik sekolah, semuanya memakan belanja yang tinggi berbanding dulu. Tentunya kerajaan akan berkata, harga barang-barang ini di luar kawalan kerajaan dan tertakluk kepada ketentuan pasaran global. Namun, saya mendesak kerajaan untuk ambil tanggungjawab, mengawal harga makanan asas, bahan binaan dan sebagainya, kerana apa juga yang dibelanjakan oleh kerajaan atas nama rakyat akan hilang kesannya dengan penurunan kuasa beli. Bantuan tunai RM300, RM500, malah RM2,000 sekalipun tidak bermakna jika kuasa beli wang itu menurun kerana harga barang yang naik. Antara yang boleh dibuat oleh kerajaan ialah mencari penyelesaian bersama dengan pesawah padi bagaimana untuk mengawal kos pengeluaran padi, meningkatkan jumlah pengeluaran padi dan menurunkan jumlah import. Selain memberi wang tunai yang sedikit kepada rakyat termiskin, lihat juga kepada rayuan pesawah untuk dibebaskan dari monopoli benih dan input, kualiti benih yang rendah dan mengawal kos pengeluaran yang sudah meningkat 100% dalam tempoh hanya beberapa tahun ini. Subsidi yang berterusan tanpa memberi perhatian kepada kos pengeluaran yang terjejas akibat monopoli bekalan benih dan input seperti baja dan racun tidak akan menyelesaikan sebarang masalah. Di Jurulun saya perhatikan bahawa pulangan pesawah semakin hari semakin menurun. Maka tidak hairanlah jika ramai di antara mereka berhenti mengusahakan tanah bendang. Akibatnya semakin kuranglah pengeluaran padi tempatan dan bertambah-tambahlah jumlah beras import. Sebaliknya, jika pesawah dibenarkan mendapat keuntungan yang setimpal dengan usaha mereka tanpa bergantung kepada subsidi, sudah tentu pengeluaran akan meningkat. Dan kebiasaannya, bekalan yang banyak akan mengawal harga beras daripada menjadi yang terlalu tinggi untuk dibeli oleh pengguna. Satu lagi contoh pembaziran yang boleh diatasi dengan mudah ialah soal infrastruktur air negara. Pengalaman saya di Kedah cukup untuk memberi gambaran mengenai dasar kerajaan yang tidak berpandangan jauh sehingga menyebabkan pembaziran yang berterusan. Masalah air tanpa hasil atau NRW masih tidak ditangani dengan baik. Air yang terbazir merugikan negara dan pengguna kerana jumlahnya besar dan berterusan setiap hari selagi punca kebocoran tidak dibaiki. Kos untuk merawat seliter air supaya selamat untuk digunakan tidaklah begitu tinggi. Namun, jika yang bocor berjumlah ribuan juta liter sehari, tentunya ini satu pembaziran yang tidak boleh dibiarkan. Malangnya, pendekatan yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan membina lebih banyak loji rawatan air untuk menambah jumlah air yang terawat. Usaha untuk menangani NRW seperti menggantikan pipe yang lama atau yang pecah dan meter yang lama dilaksana dengan tidak bersungguh-sungguh. Kerajaan sepatutnya bertindak dengan lebih berkesan untuk selesaikan masalah bekalan air seluruh negara dengan memperuntukkan belanjawan yang mencukupi supaya dimanfaatkan oleh rakyat
dalam jangka masa yang panjang. Saya sebut tadi bahawa Belanjawan 2022 tidak mencadangkan apa-apa pendekatan baru yang kreatif untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini tidak mengejutkan kerana pembentangan RMK12 juga ketandusan hala tuju baru untuk 5 tahun ke hadapan bagi melonjakkan kedudukan negara dalam pasaran dunia yang semakin kompetitif dan mencabar ini. Yang nyata jumlah belanjawan meningkat hingga memecah rekod iaitu 332.1 bilion ringgit. Walhal hasil hanyalah 234 bilion ringgit. Apa yang hendak dibuat oleh kerajaan bagi menjana hasil baru supaya defisit ini tidak berterusan bagi tahun-tahun seterusnya sehingga siling hutang perlu dinaikkan lagi. Malaysia yang dulunya dilihat sebagai salah satu harimau Asia yang pertumbuhan ekonominya begitu pesat, penguasaan teknologi setanding Korea Selatan, pentadbiran yang berwawasan, cekap dan beramanah, kini dilihat jatuh merudum dari pelbagai aspek. Daya saing kita tidak sehebat dan segah dulu. Kita tidak lagi bersaing dengan negara yang sudah maju. Sebaliknya sekarang kita hanya dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti Vietnam, Indonesia dan Filipina. Kalau tidak dialih trend ini, nampak gayanya mereka juga akan pintas kita. Kita sedar kita terpaksa menguruskan sumber yang terhad. Sebenarnya semua negara menghadapi keadaan yang sama, tambah-tambah lagi setelah dilanda pandemik COVID-19 ini. Tetapi kita dibelenggu lagi dengan skandal penyelewengan, tahap mega dan kepimpinan yang langsung tidak memberangsangkan. Apa yang kita sangat perlukan ketika ini ialah hala tuju jelas yang mengambil kira kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Saya sangat percaya kepada kebolehan usahawan-usahawan muda kita yang berani meredah pasaran global dengan penemuan-penemuan teknologi tinggi. Syarikat-syarikat inovatif ini membuka pasaran baru di luar zon selesa kita dulu seperti peladangan. Dengan penguasaan teknologi canggih, anak-anak muda kita mampu bersaing serata dunia. Kelebihan yang mereka miliki ialah pemahaman mendalam terhadap teknologi, daya kreatif untuk mengaplikasikan teknologi untuk kegunaan pasaran dan semangat juang yang kental. Apa yang biasa mereka tidak miliki ialah sumber kewangan yang membantu mereka bertumbuh dengan sihat. Dan di sinilah peranan kerajaan. Saya tahu kerajaan telah mewujudkan banyak agensi-agensi dengan tujuan untuk mendana syarikat-syarikat berinovasi. Ratusan juta ringgit, mungkin berbilion ringgit juga telah dibelanjakan untuk tujuan ini. Tetapi apakah kesannya setakat ini? Apa sebenarnya masalah yang dihadapi yang menyebabkan syarikat-syarikat penerima dana kerajaan ini masih tidak berjaya sehingga mampu menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negara? Sebagai dana kekayaan berdaulat negara, Khazanah Nasional Berhad seharusnya tidak berfungsi sebagai pengurus dana. Khazanah perlu menjual kepada kumpulan wang simpanan pekerja atau tabung-tabung simpanan kerajaan yang lain kepentingan saham yang dipegang dalam JLC seperti Telekom Malaysia, Tenaga Nasional dan CIMB. 6 bilion ringgit yang hendak diperuntukkan oleh Khazanah di bawah inisiatif Perkukuh Pelaburan Rakyat atau Perkukuh tidak mencukupi untuk memberi impak yang diharapkan. Saya amat yakin kalau boleh dijana kurang-kurang 20 bilion ringgit dari nilai aset boleh tunai milik Khazanah yang kini berjumlah 95.3 bilion ringgit, berapa banyak syarikat tempatan pemula atau local startups yang berinovasi tinggi dapat didana untuk berkembang maju supaya menembusi pasaran dunia. Berapa banyak di antara mereka telah ataupun boleh disenaraikan sahamnya di Bursa Malaysia maupun di bursa-bursa asing yang akhirnya boleh dilupuskan dengan menguntungkan Khazanah bagi mendana semula syarikat pemula yang lain. Industri kejuruteraan berinovasi tinggi perlu diberi tumpuan supaya ekosistem industri pengeluaran dan perkhidmatan Malaysia dieksploitasi sepenuhnya. Oleh kerana Malaysia mempunyai sektor elektrikal dan elektronik yang sangat lengkap, inovasi dalam rekaan produk-produk baru, contohnya bagi industri pertahanan, sepatutnya disediakan dana khas yang mencukupi bagi semua peringkat pertumbuhan syarikat tempatan yang mengusahakannya. Penekanan perlu diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan yang berpotensi untuk mengeksport.
Kenapa perlu dana kekayaan daulat negara melabur dalam syarikat-syarikat asing? Kalaupun alasannya ialah akses kepada teknologi yang mereka miliki, apa usaha yang dibuat untuk memindahkan teknologi itu kepada pengusaha tempatan? Saya ingin tegaskan bahawa sekiranya syarikat-syarikat teknologi tinggi tempatan diberi kepercayaan dan keupayaan kewangan yang secukupnya, yakinlah mereka akan mengalahkan sesiapa juga di seluruh dunia ini. Jangan pandang rendah keupayaan usahawan-usahawan kita. Mereka mampu melahirkan jenama sohor seperti Samsung, Tesla dan sebagainya jika diberi peluang. Saya juga yakin pulangan pelaburan awal itu akan sangat berbaloi, tidak hanya dari segi keuntungan kewangan, tetapi lebih penting lagi dari aspek peluang pekerjaan bernilai tinggi, penghasilan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya. Inilah yang patut diutamakan oleh Khazanah Nasional. Itulah daya kreatif yang diharapkan dari Belanjawan 2022, sesuatu pencetus yang akan menyemarakkan semangat baru di kalangan penggiat industri, memulihkan keyakinan tinggi dalam dasar kerajaan yang berpandang jauh ke hadapan dan menimbulkan keterujaan rakyat. Malangnya, yang kita dengar Jumaat lepas hanyalah pendekatan lama yang dijenama semula, bajet bertambah, gula-gula pilihan raya pun banyak, tapi bebanan hutang yang juga meningkat. Bursa Malaysia pun memberi isyarat kecewa dengan bajet ini. Akhir sekali mengenai tabir urus kewangan negara yang sangat memalukan. Kerajaan telah membuat pengakuan bahawa hutang 1MDB yang kini masih berbaki 32.2 bilion ringgit akan dijelaskan melalui pinjaman pendahuluan daripada kerajaan atau Menteri Kewangan diperbadankan dan akaun amanah. Tiada apa-apa manfaat pun yang dinikmati oleh rakyat dari hutang 1MDB ini. Malah sebaliknya, generasi demi generasi akan datang terpaksa tanggung biawak hidup ini. Walhal banyak lagi perkara yang lebih bermanfaat patut diusahakan dengan sumber yang terhad yang ada pada kita. Walaupun dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara, tiada komitmen dilafazkan oleh Menteri Kewangan bahawa skandal kecurian wang negara seperti 1MDB ini tidak lagi akan berlaku. Tiada jaminan diberikan bahawa langkah-langkah pencegahan menyeluruh sedang atau akan dikuatkuasakan bagi mengelak dari jenayah ini berulang lagi. Sebelum gejala rasuah dan salah guna kuasa menjadi amalan biasa yang membinasakan negara, saya menyeru kepada pihak kerajaan untuk memeranginya dengan segala kudrat yang ada. Jangan dibiarkan berbilion wang negara hilang tanpa sesiapa pun dipertanggungjawabkan atas alasan kekurangan bukti, rasa hormat tak bertempat kepada bekas Perdana Menteri walaupun sudah didapati bersalah oleh mahkamah, atau kerana kegagalan menjejaki pesalah yang bersembunyi di luar negara. Saya percaya kalau tindakan paling tegas diambil ke atas semua pesalah walaupun setinggi mana jawatan yang pernah disandang, tiada siapa akan berani memecah amanah yang diberikan. Jelun. Keputusan yang masih tertangguh walaupun sudah 6 bulan berlalu dalam kes SRC dan pendakwaan yang tidak membantah pelepasan pasport pihak kayangan yang disabit kesalahan sangat tidak masuk akal. Masa dah tamat je lah. Ya, nak landing dah. Yang betul. Kalau inilah sikap mahkamah dan peguam negara, negara akan hancur akibat penyelewengan pihak yang rakus menyalahgunakan kuasa. Agar kita tidak berdolak dalih mengenai masalah 1MDB ini, saya ingin cadangkan hutang 1MDB yang sangat membebankan rakyat ini dijenamakan semula dan dinamakan hutang NTR kerana pekan yang bertanggungjawab sepenuhnya di atas skandal antarabangsa ini. Dengan itu, Jelun. boleh Tak ada Sekejap masa. je. dah tak ada masa. Saya ada lagi 7 orang. Setengah Nak habis minit. sebelum pukul 2. Saya minta maaf. Setengah Minta maaf, minit salah. je. Dengan Kita itu dah saya rasa- mohon supaya Menteri Kewangan menjawab persoalan-persoalan yang telah saya timbulkan. Sekian. Terima kasih. Sekarang saya jemput yang